Assalamualaikum. Ni adalah sambungan daripada tajuk gerakan linear. Hari ni kita tengok pula laju. Laju dia punya sambungan dia adalah dengan jarak dan juga masa. Beza nanti kita akan belajar laju dan kita akan belajar hal laju. Hal laju dia mempunyai benda yang sama juga rumus dia. Kalau kita tengok kat sini, laju dengan hal laju. Laju dia guna jarak. Tapi kalau hal laju kita guna sesaran. Tapi dia punya rumus adalah sama dan yang paling penting kamu kena hafal. Ya, tolong ingat. Okey, kalau laju dia menggunakan jarak per masa ataupun kadar perubahan jarak. Hal laju pula dia adalah kadar perubahan sesaran. Maksudnya hal laju ni ada arah. Jarak ada arah tak? Tak ada arah. Maksudnya dia pergi belah mana pun boleh. Tapi sesaran mesti kena ada arah. Itu sebab nama dia hal laju ataupun hala laju. Okey, dua-dua ni mempunyai unit SI yang sama, iaitu meter per saat. Okey, ataupun meter per saat lah. Sama juga dengan laju, meter per saat. Cuma hal laju ada arah. Laju tak ada arah. Boleh faham sampai dekat tu? Okey, sekarang kita pergi ke laju dulu. Okey, ini adalah contoh pengiraan laju. Laju dia ada dua. Satu laju dan satu lagi kita kena ingat juga laju purata. Laju purata adalah jumlah jarak per jumlah masa. Maksudnya semua pergerakan masa dari mula sampai habis. Itu adalah laju purata. Tapi kalau laju kita just guna jarak per masa. Macam mana kita boleh dapat unit SI ni? Jarak dia punya unit adalah meter. Masa unit dia adalah second, saat. Jadi kalau dua ni kita bahagikan M per S sama dengan M S negatif 1. Negatif 1 tu menunjukkan dia adalah per ataupun pecahan. Okey. So sekarang kita tengok dua. Laju dan juga laju purata. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk dia punya kiraan. Contoh kiraan untuk laju. Okey. So sekarang sini ada A, ada B, gerakan A, gerakan B dan juga gerakan C. A daripada titik ni, satu ni, P ke 2, dia ambil masa 2 saat dan dia punya jarak adalah 100 meter. 100 pula, 10 meter. Okey, yang B pula daripada titik 1 ke titik 2. Kita kata situ dia mengambil masa 6 saat pada jarak 50 meter. Okey. Dan gerakan last kali C. 1 sehingga ni 1 dan 2. Dia mengambil masa 10 saat untuk melintasi jarak daripada 0 ke 100 meter. Maksudnya 100 meter. Okey, sekarang kita nak cari dulu laju A. Laju A, kita tengok dia laju jarak per masa. Okey, A kita tulis situ laju, jarak per masa. Apa dia jarak untuk A? Jarak untuk A ini 10 meter. Okey, jadi kita tulis dekat situ 10 meter per masa dia adalah 2 saat. Boleh kan? Jadi 2 saat. 10 bahagi 2 berapa cik? 5 ms negatif 1. So ini adalah laju untuk A. Untuk B pula kita guna rumus yang sama juga, jarak per masa. Kita ambil yang B daripada 1 ke 2. Jarak dia adalah berapa? 50 meter. Dan masa dia adalah 6 saat. Jadi 50 bahagi 6 saat sama juga dengan berapa?
Berapa cek? 6 bahagi 50 bahagi 6 adalah berapa ni? 48, maksudnya 8 point something. 8 point berapa tak tahulah. MS negatif 1. Okey. So, ini untuk B. Untuk C pula. C, kita nak cari apa? Laju purata. Okey, laju purata sama juga dengan jumlah jarak per jumlah masa. Nampak tak? Oh, sorry. Okey, jumlah jarak dia daripada satu ni sampai ke sini. Dia adalah 100 meter. Dan masanya adalah 10 saat. Okey, jadi dia punya jawapan dia dekat sini tak celui. Jadi berapa? Potong-potong 10 meter per saat. So, ini adalah untuk jawapan bagi laju DC. Boleh faham tak? Kalau tak faham, ulang balik, Okey, so cikgu bagi kat sini latihan. Salin sambil-sambil dan jawab. Of course, kena submit kat cikgu. So, ni latihan laju. Contoh dia soalan. Kereta bergerak daripada A pergi ke B. Daripada B pula pergi ke C. Okey. Kereta bergerak dari A ke B, kemudian B ke C. Berapa laju kereta itu di A ke B? Okey. So, awak carilah daripada A ke B. Dia nak apa dia? Laju. Jadi, laju dia, ambillah rumus yang ini. Jarak dia A ke B adalah 10 meter. Bahagi pula dengan masa dia 5 saat. 10 bahagi 5, fikirlah sendiri. Lepas tu kita tengok pula daripada B ke C. B ke C. B ke C, jarak dia adalah 30 meter. Masa dia adalah 6 saat. Jadi, 30 bahagi 6. Dapatlah laju daripada B ke C. Apa laju tu? Laju gerakan kereta. Purata laju pula. Laju purata kereta. Laju purata kereta kita ambil daripada A terus ke C. Maksudnya kat sini, yang ini A ke C dan juga masa dia hak ni untuk jarak. Jarak dia berapa kalau A ke C? Maksudnya 10. Kita kena tambah dengan 30. Dapat berapa? Tu dia punya jarak. Masa dia pula. Masa dia kita ambil 5. Kita tambah dengan 6. Dapatlah berapa? Jadi yang inilah yang kita akan. Okey, ni jarak ni. Jarak AC dan juga masa AC ni kita masukkan dalam jumlah jarak per jumlah masa. Boleh kan? Kalau tak boleh, PM tepi. Bye-bye. Buat tau.